Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kali ini kita masih diberi peluang untuk bertemu, walaupun secara atas talian begini. InsyaAllah pada kali ini untuk kita menyambung perbincangan berkenaan dengan 40 hadis peristiwa akhir zaman, kita melihat kepada hadis yang ke-7, iaitu walaupun hadis itu ringkas, tetapi ia merupakan suatu yang penting, ya, untuk kita ambil perhatian. Dia letakkan tajuk kepada hadis ini, iaitu golongan yang sentiasa menang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Saya bacakan hadisnya. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu ta'ifatu min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maksudnya daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah SWT, mereka sentiasa menang. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, Allah menjadikan kita ni umat Islam, umat Nabi SAW, sebagai umat yang terakhir. Ya, Allah SWT berjanji akan memelihara kitabnya, Al-Quran yang ada pada kita ni. Ya, Allah Ta'ala berjanji untuk jaga, memelihara. Dan Allah berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah, ya, tanggungjawab dakwah ini, supaya golongan mukminin, golongan yang beriman, sentiasa wujud di atas permukaan bumi ini sepanjang zaman. Sekiranya kita melihat dan meneliti sejarah umat Islam, ya, permulaan daripada zaman awal, zaman Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat, sehinggalah zaman kita ini, pada hari ini, kita dapati memang umat Islam memang diuji sepanjang sejarah, sepanjang zaman, dengan ujian-ujian yang berat, dengan ujian yang pelbagai. Kalau zaman Nabi SAW, ujian bermula dengan bagaimana Nabi dengan para sahabat berdepan dengan golongan musyrikin Mekah. Tentangan demi tentangan, yang terpaksa dihadapi. Nabi SAW disakiti, Nabi SAW dicederakan, bahkan dirancang untuk dibunuh Nabi, tuan-tuan. Dan ada di kalangan sahabat yang syahid. Sumayyah, seorang hamba perempuan, syahid, dibunuh. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ujian, yang dihadapi. Begitulah bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nabi berdepan pula dengan golongan tentangan daripada golongan munafikin, golongan munafik, tentangan daripada golongan Yahudi, golongan Nasrani, di Madinah. Jadi macam-macam tentangan. Begitulah kalau kita lihat bagaimana timbulnya golongan murtad, golongan yang disebut golongan riddah,
yang keluar daripada Islam, ada golongan Majusi yang berselimutkan Islam, timbul golongan Batiniyah, ya, golongan falsafah. Dari kalangan orang Islam ramai yang terpengaruh dengan falsafah pemikiran Yunani, ya. Bagaimana umat Islam berdepan dengan serangan daripada musuh, serangan daripada bangsa Mongol, Tatar, yang menghancurkan peradaban umat Islam di Baghdad pada pertengahan abad yang ke-7 Hijrah dahulu. Jadi kita ketahui semuanya tentang perkara ini. Itulah kalau kita lihat. Berlakunya pembantaian, kezaliman ke atas umat Islam ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, Spanyol. Ya, Spanyol itu yang dulunya dikuasai oleh umat Islam, di bawah pemerintahan Islam. Ya. Kemudian disambung pula dengan pengaruh pemikiran Barat, ya, terhadap dunia Islam. Bagaimana kalau kita lihat tentangan daripada gerakan Zionis Yahudi dan juga misionari Kristian yang mempunyai segala peralatan yang canggih, ya, mempunyai dana yang besar. Dan bagaimana kalau kita lihat umat Islam terpaksa berdepan dengan serangan pemikiran, kebudayaan, cara hidup dan sebagainya. Ia merupakan suatu yang sangat besar yang perlu kepada umat Islam ini berpegang teguh dengan agamanya, dengan agama mereka, supaya mereka mampu menghadapi ujian-ujian ini. Kan ramai di kalangan orang Islam yang terpengaruh. Sebagaimana yang kita bincangkan sebelum, mereka terpengaruh dengan pemikiran Barat, pemikiran liberal yang tidak berpandukan kepada agama. Itu sebagai contoh. Bukan dari sudut serangan fizikal, tapi dari sudut serangan pemikiran yang kalau kita lihat kadang-kadang lebih besar mudaratnya daripada serangan fizikal itu sendiri. Jadi kalau kita lihat walaupun ujian-ujian ini berat, ya, yang melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun di kalangan umat Islam masih wujud golongan yang punya identiti dan memainkan peranan mereka, ya, untuk mengembalikan umat, untuk menyelamatkan umat ini. Tanpa kita menafikan bahawa ada di kalangan umat Islam kini, ramai umat Islam kini yang tidak mempedulikan tentang hal-hal keagamaan. Mereka tak pedulikan berkait dengan agama. Maka kita lihat aktiviti-aktiviti agama, ya, perkara-perkara yang baik berkait dengan keagamaan kurang disertai oleh masyarakat Islam itu sendiri. Yang tidak mendapat sambutan berbanding dengan program-program lain, ya, program sukan, semata-mata hiburan, ya, yang kalau kita lihat mendapat perhatian di kalangan umat Islam. Dan walaupun begitu ada juga di kalangan umat Islam, berdasarkan kepada hadis yang kita bincang ni, Nabi SAW menyebut akan ada sentiasa golongan yang menang. Walaupun dalam keadaan masyarakat begitu, ada segolongan di kalangan umat Islam yang mereka gigih, berusaha untuk mendalami ilmu-ilmu agama, ya, dalam mereka meningkatkan kefahaman berkenaan dengan agama, dan mereka berjanji, ya, berjanji setia untuk memperjuangkan agama ini.
melihat kepada umat Islam yang lain, di kalangan mereka ada yang hancur. Sama ada dari sudut fizikalnya, kalau kita lihat kepada negara umat Islam hari ini, ya, rosaknya di kalangan pemimpin umat Islam, rosaknya umat Islam itu sendiri, bagaimana negara umat Islam menjadi sasaran musuh. Tapi ada di kalangan umat Islam yang masih berpegang dengan Islam yang sebenar, dan mereka memperjuangkan Islam, mengajak umat, mengajak manusia untuk sama-sama kembali kepada Islam. Bagaimana kalau kita lihat golongan yang memperjuangkan Islam, walaupun dalam keadaan majoriti umat Islam tidak mempedulikannya, mereka bangkit, ya, untuk menegakkan, ya, syiar-syiar Islam supaya Islam gagah, teguh. Walaupun mereka ditindas, ya, diseksa dan menerima pelbagai-bagai ujian. Ya, sebagaimana yang berlaku hari ini, bagaimana di kalangan orang-orang yang hebat, di kalangan termasuk cendekiawan Islam di Mesir sebagai contoh, ada di kalangan mereka yang ditangkap, kemudian dijatuhkan hukuman, termasuk hukuman bunuh, sedangkan tak sepatutnya ianya berlaku, dan telah mendapat respon, ya, daripada Kesatuan Ulama Sunni Islam yang mengatakan bahawa mereka dah merupakan permata umat, golongan yang sangat bernilai, ya, yang menjadi pembimbing kepada umat ini. Tak sepatutnya hukuman sebegitu yang mereka terima. Tapi itulah yang berlaku kepada umat Islam. Dan golongan yang memperjuangkan Islam ni tetap akan ada sepanjang zaman. Dan mereka lah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah golongan yang sentiasa menang, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bincangkan pada kali ini. Sekali itu untuk kali ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.